Dalam banyak-banyak doa Nabi ajar kalau awak masuk Ramadan bertemu dengan Al-Qadar, ini satu doa yang khusus. Kalau Nabi sebut doa ini, maknanya dia ada satu kelebihan yang hebat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sampaikan pemuda ni dibuat benda tu ketika mana Al-Qadar, Allah ampunkan dosa dia. Dan Allah angkat darjat dia lebih daripada orang syahid kerana sepotong doa yang pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ard wa bihi ma sya'a min syai'in ba'd subhanahu subhanahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira baina yadayhi as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahdihi wa man tamassaka bi syari'atihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala malam ni. Malam yang ke berapa? 18. Malam yang ke-18 daripada Ramadan. Kita dah melalui 18 ataupun 17 hari Ramadan. Malam ni malam ke-18, masih lagi berbaki beberapa hari untuk kita menuju kepada Syawal. Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi cerita tentang ada dua orang pemuda nak masuk Islam. Hadis ni masyhur, memberikan gambaran pada kita betapa dahsyatnya Ramadan, yang kalau boleh waktu yang masih berbaki ini kita tumpukan kepada ketaatan dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Ada dua orang pemuda jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak masuk Islam dengan Nabi, dan memang dia masuk Islam. Setelah mengucap dua kalimah syahadah, yang dua orang tadi ni, yang salah seorang daripadanya, dia terus berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan akhir sekali dia mati syahid. Seorang lagi pemuda ini, selepas daripada masuk Islam, dia ibadat dia biasa saja, tidaklah sebagaimana yang pertama tadi dia mati syahid. Dan pemuda ini meninggal setahun selepas sahabat dia mati syahid. Mati dalam keadaan mati yang biasa. Mungkin mati tengah tidur ke, mati macam tu ke, maknanya dia tidak mati syahid. Tak lama kemudian, ada seorang sahabat yang terpilih, namanya Talhah bin Ubaidillah. Dia seorang sahabat Nabi yang soleh, yang Allah sengaja pilih dia. Satu hari dia tidur dan bermimpi. Dia mimpi dia berada betul-betul depan pintu syurga Allah, syurga yang paling tinggi. Sahabat ni tuan-tuan, kalau dia mimpi, makna mimpi tu mimpi yang betul daripada Allah. Kerana sahabat ni dia tidak mengarut macam kita. So sahabat mimpi betul-betul depan pintu syurga Allah. Dalam mimpi dia nampak yang ada depan pintu syurga tu dua orang pemuda tadi. Yang seorang mati kerana syahid, baru masuk Islam. Yang seorang lagi mati biasa sahaja. Kemudian malaikat Talhah bin Ubaidillah, dia tengok ada malaikat yang keluar daripada pintu syurga. Dia melihat bahawa malaikat tersebut panggil
kawan dia yang mati biasa tu masuk syurga lebih awal daripada orang lain. Kali kedua malaikat keluar, baru malaikat panggil pemuda yang mati syahid itu masuk syurga lewat sedikit daripada yang pertama. Kemudian malaikat keluar kali ketiga, katanya Talhah, fanadhara ilayya wa qala li irji' ya Talhah. Maka kata Talhah bin Ubaidillah, kali ketiga malaikat keluar, malaikat tengok ke arahku, lalu malaikat kata, irji' ya Talhah, berundur sikit wahai Talhah, belum sampai masanya untuk kamu masuk ke syurga Allah. Dia nak masuk syurga ni, dia ada yang masuk awal, dia ada yang masuk lambat. Dia bukan boleh buka pintu syurga main suka hati kita nak masuk, tak betul. Dia ada queue dia, ikut giliran, bergantung kepada amalan masing-masing. Kalau jenis kita ni orang yang suka banyak, tak bertangguh dalam urusan ibadat pada Allah, boleh jadi orang ni masuk syurga lambat lah. Tapi kalau kita jenis orang yang suka bersegera dalam ketaatan, boleh jadi syurga tu dia dapat masuk awal. Dia kenapa kita nak masuk awal? Kerana tak nak tunggu lagi dah, serabut duduk dengan orang lain. Dia macam ibarat kalau berbuka puasa, makanan nak ambil tu kena queue. Awak mesti nak jadi orang yang paling depan, tak nak jadi orang paling belakang sebab lambat. Betul? Demikianlah syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga ni, dia ada queue, dia ada giliran dia. Talhah bangun daripada tidur, dia rasa kehairanan dan terkejut. Dia terkejut bukan sebab dia tak dapat masuk syurga awal. Dia terkejut sebab kenapa dalam mimpi dia tu, dia tengok malaikat panggil pemuda yang mati biasa ini lebih awal daripada yang mati syahid tadi. Sedangkan dia dengar sebelum daripada ni, daripada Nabi SAW, banyak sangat tentang kelebihan mereka yang syahid. Kalau tuan-tuan faham apa kelebihan orang mati syahid, kita akan faham kenapa Talhah itu terkejut. Dalam hadis yang banyak, Nabi cerita tentang kelebihan haula'i syuhada, kelebihan orang mati syahid. Salah satu daripadanya, Nabi ceritakan bahawa setitik sahaja darah yang keluar daripada tubuh badan orang mati syahid, terpancuk keluar setitik sahaja darah dia, Allah Ta'ala akan ampunkan keseluruhan daripada dosa. Keseluruhan daripada dosa, Allah Ta'ala ampunkan semua sekali, setitik sahaja darah yang keluar. Yang kedua, orang mati syahid ni apa lagi kelebihan dia? Apa lagi? Setakat yang tuan-tuan tahu ada? Apa lagi? Kenapa diam ni, dah syahid ke apa? Kepenat. Takut penat terawih. Aku kesian juga nak tanya lebih-lebih kan? Tak apalah saya sebut. Kelebihan mereka yang syahid ini, Allah Ta'ala kecualikan dia daripada sakaratul maut. Tuan-tuan muka jangan layu sangat. Seorang-seorang aku perhati daripada tadi tau. Dia macam saya beri salam tu, tuan-tuan dah macam ni dah. Sumpah nak lalu tu koda macam tu. Bagi ada mood sikit. Aduh. Sekejap. Minum air. Penat betul. Imam baca panjang ke tadi? Okey kan? Penat betul lah. Penat. Baik. Orang mati syahid ni kata Nabi, dia dikecualikan oleh Allah Ta'ala daripada terkena suasana ataupun sakaratul maut. Dia mati tu tak sakit. Orang lain mati sakit, orang mati syahid, dia mati tak sakit. Allah kecualikan dia daripada nazak itu. Dia seolah-olah merasakan satu cubitan kecil sahaja pada diri dia. Bahkan dalam satu riwayat sebutkan bahawa orang mati syahid ni, tuan-tuan, dia minta pada Allah Ta'ala supaya hidupkan balik dan dia nak mati seperti itu berkali-kali kerana seronok mati syahid, lazat.
Dan orang mati syahid ni apa dia? Allah Ta'ala perlihatkan kedudukan baginya ke dalam syurga sewaktu dia nak mati. Bila dia nak meninggal, ada satu view yang Allah tunjukkan pada dia, dia nampak kedudukan dalam syurga. Mahligai dia, tempat tinggal dia, bidadari yang dia akan nampak, yang dia akan tinggal bersama dengan dia. Itu kelebihan orang yang syahid. Dia dah nampak dah. Tak mati lagi, Allah tunjuk dah. Sebelum dia mati. Lepas tu kadang-kadang tak pelik mereka yang syahid, tengok-tengok macam apa nama ni, pejuang Palestin. Ramai dalam kalangan mereka bila mati syahid, gambar, ada orang nampak gambar, tersenyum. Boleh jadi dengan sebab dia melihat keindahan depan mata dia. Orang mati syahid ni tuan-tuan, apa lagi kelebihan dia? Dia dikecualikan oleh Allah Ta'ala daripada suasana mahsyar. Dia tak terkena suasana mahsyar. Orang lain terpaksa melalui prosedur mahsyar, maksudnya kena lalu titian sirat, matahari sejengkal atas kepala, kena baca buku catatan amal masing-masing sewaktu proses hisap, kena timbang amalan lagi, bertahun-tahun atas seorang hisap dia, ribuan tahun. Sebab kita kena baca buku catatan amalan ni ikut umur. Kalau umur kita meninggal umur 60 tahun, 60 tahun malaikat suruh baca semula. Apa yang awak buat, baik buruk. Jadi seorang 60 tahun. 60 tahun akhirat tak sama dengan 60 tahun dunia. Sehari yang berlalu di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 60 tahun akhirat, wallahu alam, berapa? 60,000 tahun dunia, betul? 60,000 ke 600,000? Tak usah jawab tuan-tuan. Tak usah jawab. Mana saya nak sebutnya, lama awak kena berhadapan dengan suasana hisap pada hari kiamat. Itu atas seorang saja. Nak datang yang kedua dihisap oleh Allah Ta'ala, lama lagi. Umur dia 100 tahun contoh. Lama lagi. Datang orang ketiga nak dihisap di hadapan Allah Ta'ala, 1000 tahun umur dia. Kenapa 1000 tahun? Dia umat Nabi Nuh. Nabi Nuh umat pun umur dia umur panjang. Semua manusia dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Bermula umat yang terdahulu sampai umat sekarang. Tuan-tuan bayangkan. Agak-agak nak tunggu kita, giliran kita untuk Allah panggil baca buku catatan amalan ini, tahun yang ke berapa ribu, berapa juta. Suasana yang panjang. Mereka yang syahid, Allah kecualikan daripada terkena suasana itu. Dia bangkit daripada kubur, Allah terus hantar ke syurga, jalan pintas. Dia tak perlu beratur, orang-orang tak perlu dihisap amalan dia. Confirm syurga Allah, mereka yang syahid. Dia VIP hari kiamat. VIP ni kena beratur dengan orang ke? Mana ada? VIP dia datang lambat macam mana pun, dia terus pergi je. Dia tak perlu beratur dengan orang. Macam hari Jumaat kan? Hari Jumaat, waktu orang nak datang masjid, masa musim-musim orang scan, tulis, walk in dulu kan? Kan orang beratur nak masuk solat Jumaat. VIP pernah ada beratur? Tak ada. Dia datang lambat macam mana pun, dia terus masuk ke depan. Siapa tu? Imam. Imam VIP lah. Dia datang lambat, Zuhur masuk 1:30, dia 1:25 baru sampai, lambat mandi junub, suka hati dia lah. Dia datang tu terus naik atas tau, dia tak perlu beratur. Kerana dia VIP. Kalau dia beratur, jawab dia tak ada Jumaat hari tu. VIP tak perlu beratur. Hari kiamat yang menjadi VIP itu ialah mereka yang syahid, salah satu golongan. Dia tu bangkit daripada kubur, terus Allah hantar ke syurga. Bahkan dipakaikan oleh Allah satu mahkota daripada syurga. Satu mahkota itu bertatahkan permata. Satu saja permata yang ada pada mahkota orang mati syahid lebih baik, lebih bernilai daripada seluruh dunia dan isinya. Ini Nabi sebut dalam hadis. Bahkan orang yang hafal Quran dipakaikan satu jubah daripada syurga. Tengok daripada jauh, mereka yang pakai jubah VIP nak pergi ke syurga, kita kenal mereka itu hafizul Quran. Tak bangga kalau tengok salah seorang tu anak kita seorang. Bahkan dia ada kuota. Siapa-siapa yang kalau awak nak panggil masuk syurga dengan awak ada kuota. Orang mati syahid, 70 orang ahli keluarga dia boleh masuk syurga dengan dia. Dia pakai crown, dia pimpin ahli keluarga masuk syurga dengan dia. Dia ada kuota dia. Macam menteri, dia ada kuota nak pergi haji, betul tak? Dia ada kuota menteri, berapa-berapa orang. Demikianlah VIP akhirat lebih hebat daripada VIP dunia Allah Ta'ala jadikan. Syurga pula bukan syurga yang biasa, syurga yang paling tinggi. Tak ada syurga yang paling tinggi kecuali Jannatul Firdaus. Nak masuk syurga Firdaus ni tuan-tuan sekalian, bukan semua orang boleh akses.
Dia mesti orang yang ada akses kad dia saja. Macam orang duduk kondo, siapa-siapa pun bukan boleh masuk. Dia mesti orang yang layak saja. Dan syurga Firdaus yang boleh akses syurga tersebut ada 4 golongan saja. Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, was-salihin, mereka yang orang-orang yang soleh. Selain daripada tu awak tak dapat akses pun syurga ni. Boleh masuk syurga, syurga lain, syurga yang bawah-bawah. Tiba-tiba dengan kelebihan ini yang didengar Nabi sebut dalam hadis yang banyak, kelebihan fadail syuhada. Tiba-tiba dalam mimpi Talhah dia melihat pemuda yang mati biasa Allah panggil masuk syurga lebih awal daripada yang syahid. Mesti dia terkejut, siapa orang ni? Apa amalan yang hebat sangat dia buat? Mati dia biasa, bukanlah mati tengah semayang. Bukan mati tengah baca Quran. Mati biasa. Betul tak? Bukan mati tengah kuliah. Mati tengah kuliah tu mungkin kita. Pasal apa? Tidur. Tu bukan mati biasa, tu mati yang indah. Nampak ni? Jadi tuan-tuan sekalian, Talhah dia bangun tidur, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya Nabi, mula-mula sekali Nabi katakan, ya Talhah, itu adalah mimpi yang benar daripada Allah Ta'ala. Maka siapa orang yang aku tengok ni ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wahai Talhah, tidakkah pemuda yang kamu tengok itu dia meninggal setahun selepas sahabatnya mati syahid? Ya Rasulullah. Qal bala. Ya Rasulullah. Tidakkah dalam masa setahun sebelum dia meninggal itu dia pernah melewati 1 bulan Ramadan? Ya Rasulullah. Maka kata Nabi, demi Allah, tidak ada suatu hari pun yang berlalu dalam bulan Ramadan itu kecuali dia buat apa? Dia banyakkan amal ibadat dalam bulan tersebut dengan penuh iman dan pengharapan, mengharapkan keampunan Allah. Allah tengok kesungguhan dan keikhlasan itu, Allah ampunkan dosa dia. Ini yang selalu hadis yang selalu dengar, yang kita dengar, Nabi kata apa dia? Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan dengan amal soleh dia, dengan puasa di siang hari, dengan tarawih malam hari, dengan witir, dengan tazkirah, dengan sedekah, dengan Quran, imanan, dengan penuh iman. Maksud iman ialah yakin betul, mengharapkan keampunan dan pahala Allah. Makna dia puasa kerana iman, dia tarawih dengan iman, dia duduk majlis ilmu dengan iman. Apa maksud puasa dengan iman? Puasa yang betul mengharapkan keampunan Allah. Daripada subuh sampai maghrib, dia puasa, dia tahan semua dalam hidup dia, makan, minum, mata, mulut, telinga, dia tahan apa benda yang dia nak. Dengan satu harapan, ihtisaba, mengharapkan pahala dan keampunan Allah. Nampak ni? Bukan puasa perut saja. Ada orang puasa perut je. Puasa perut macam mana? Tak makan, tak minum, kira jadi tu. Tak boleh lah. Dia puasa dengan iman. Dia tarawih dengan iman. Dia buat 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir dengan iman. Apa maksud dia? Yakin mengharapkan keampunan Allah. Jadi setiap amal ibadat yang awak buat dalam bulan ni, satu je minta dengan Allah Ta'ala, satu yang awak kena penuh berharap. Apa dia? Ya Allah, ampunkan aku. Sebab ni bulan keampunan Allah. Batu Nabi mention dalam hadis ni, man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan amal soleh, baik puasa nama dia, Quran ke, tazkirah, duduk majlis ilmu, baca Quran, sedekah, semua itu imanan, dengan penuh iman mengharapkan keampunan Allah, wahtisaba, dan muhasabah diri dia, mengakui kesalahan dia, dosa-dosa yang lampau, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah hancurkan semua dosa-dosa yang lepas. Jadilah dia ni macam bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Dan bila dia meninggal, oleh kerana dia sempat melalui sebulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan supaya Allah ampunkan dosa, Allah ampun dosa dia. Bila dia mati, Allah angkat darjat dia melebihi mereka yang syahid. Allahu Akbar. Nak sebutnya dahsyatnya Ramadan ni sampai macam tu sekali Allah Ta'ala buat. Andai kata tuan-tuan tahun ni kita dah perform dengan baik,
Kita dah lalui Ramadan dalam keadaan apa yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Katakanlah nak pergi ke Ramadan tahun depan, tengah jalan tu kita meninggal. Bulan Syaban, bulan Rejab kita meninggal. Tak sempat Ramadan tahun depan. Oleh kerana Ramadan tahun ni kita dah melalui sebulan dengan iman wa ihtisaba, Allah Ta'ala ampun dah dosa kita, mati, awak akan mendapat darjat yang sama sebagaimana mimpi Talhah bin Ubaidillah. Kita sebut orang mati syahid tadi, kita rasa geram nak mati syahid, betul tak? Terliur nak mati syahid. Teringin nak mati syahid. Tapi kita tahu, kita tak mampu nak pergi berperang fisabilillah, tinggal anak isteri nak mati syahid, betul tak? Siapa sini mampu pergi Palestin? Tak sah syahid lah awak. Ceramah tak ada sejam awak tidur. Nak macam mana nak pergi berperang? Syahid satu benda yang berat. Tapi di saat kita mendengarkan hadis ini, kita yakin bahawa Allah beri peluang pada semua orang supaya kita dapat akses syurga Firdaus. Walaupun kita bukan dari kalangan nabi-nabi, orang siddiqin, bukan kalangan syuhada, satu lagi akses yang kita nak ambil, minas salihin, orang yang salih, terutama mereka yang betul-betul mengabdikan diri hanya untuk Allah, hanya pada bulan Ramadan, ketika mana dia masuk bulan Ramadan. Tambah-tambah kalau 10 malam akhir awak dapat malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabi ajar doa ni khusus. Ada sebab Nabi ajar doa ini. Dalam banyak-banyak doa Nabi ajar kalau awak masuk Ramadan bertemu dengan Al-Qadar, ini satu doa yang khusus. Kalau Nabi sebut doa ini, maknanya dia ada satu kelebihan yang hebat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sampaikan pemuda ni dibuat benda tu ketika mana Al-Qadar, Allah ampunkan dosa dia. Dan Allah angkat darjat dia lebih daripada orang syahid kerana sepotong doa yang pendek. Di samping amalan-amalan lain yang dibuat daripada satu Ramadan sampai ke akhirnya. Lebih doa ini. Saya nak sebut tentang lebih doa ini, saya takut tak sempat. CD tazkirah habis pukul apa? Biasanya. Nampak tuan-tuan menguap daripada tadi, saya memang tak boleh. Saya memang tak boleh. Gitu. Boleh sambung lagi ke nak berhenti dah? Kalau nak berhenti saya stop. Dah habis hadis ni, cuma nak sebut tentang doa. Saya takut lama sangat dia punya, panjang sangat dia punya ulasan dia. Tergantung tuan-tuan. Sebab yang nak puasa esok tuan-tuan, bukan saya. Saya pun puasa juga. Nak sambung? Tak naklah cakap dengan tuan-tuan ni. Tak jawab. Biasa 20 minit je kan? Betul? Saya rasa cukup setakat tu dulu lah. Nanti kalau nak tahu pula, semula-semula lah pula. Wallahu a'lam. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berhenti ni, saya ada buka tabung untuk saya punya pusat tahfiz. Sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, mungkin ada yang dah kenal saya sebelum daripada ni, kita ada pusat tahfiz yang saya buka dekat Shah Alam, Seksyen 7. Tahfiz yang saya buat ni, saya selalu sebut pada jemaah kita, antara benda yang specialnya kita buat secara percuma sebenarnya. Makna makan, minum, belajar, yuran-yuran, semua percuma belaka, tidak dikenakan yuran. Sebab memang saya niat nak buat kebajikan, nak galakkan orang hafal Quran, itu sahaja. Di saat hari ni ramai orang tinggal Quran, dia sebenarnya tuan-tuan nak lahirkan orang hafal Quran di akhir-akhir zaman ni satu kerja jihad yang sangat besar. Dulu senang orang nak hafal Quran, fitnah tak ada sangat. Sekarang ni gadget masing-masing semua budak-budak ada. Diorang nak akses benda-benda maksiat banyak. TikTok, Instagram, Twitter, Bigo, Ome TV. Banyak benda-benda yang boleh akses. So makin hari orang muda sekarang ini, generasi yang sekarang ini makin hari makin tinggal Al-Quranul Karim. So nak melahirkan generasi yang hafal Quran, yang dekat dengan Quran, berdamping dengan Quran ni, bagi saya ini satu kerja jihad yang sangat besar. Sebab tu saya fikir kita beri percuma untuk kebajikan dan nak galakkan orang hafal Quran. Sebab tu saya sekarang ni tuan-tuan kita kena faham, mana-mana pusat tahfiz sekalipun, dia memang tidak ada dana yang tetap kecuali dana utama dia ialah daripada sumbangan orang ramai. Yang maknanya yang sanggup infakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah sekarang ni pula bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang memang apa-apa ibadat yang awak buat itu menjadi asbab kepada keampunan dosa daripada Allah Taala. Semayang, sedekah terutamanya.
Tak ada bulan yang Nabi sedekah paling banyak kecuali pada bulan Ramadan. Kerana orang yang sedekah pada Ramadan ni banyak sangat fadilat. Banyak sangat fadilat. Wallahi banyak. Bukan setakat Allah ampun dosa, bahkan Allah angkat bala, Allah sembuhkan penyakit, Allah tunaikan hajat dengan asbab sedekah. Saya nak sebut banyak sangat. Jadi tabung saya sediakan. Kat mana tabung saya tadi? Ada tak tabung? Mana sahabat saya letak kat mana? Awak tak jumpa tabung. Tabung letak kat tengah lah, tak apa. Letak kat tengah nanti. Tabung tu, tabung kali coklat petak tu. Itu untuk tabung tahfiz. Dan satu lagi, saya bulan Ramadan ni, saya fokuskan kepada pembangunan. Di Kuala Terengganu ada satu tanah yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah seluas 4 ekar. Jadi tanah tu kita nak buat pusat tahfiz percuma, kompleks tahfiz percuma. Sekarang ni dalam pembinaannya kita siapkan sebuah surau kompleks 2 tingkat. Surau kompleks 2 tingkat yang kosnya lebih kurang 1.2 juta. Nanti ada flyer dia, tuan-tuan kena tengok. 1.2 juta. Saya tengok flyer kejap. Jumlah yang terkumpul setakat hari ini sejak daripada sebelum Ramadan sampailah ke sekarang lebih kurang 150,000 lebih baru. Kosnya 1.2 juta. Jadi kalau malam ni dapat dalam 600,000 pun tak apa dah. Senang kerja saya, penat dah bulan Ramadan ni kita buat kutipan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh menerima. Saya buka wakaf hari ni, satu bahagian RM50, wakaf pendidikan dan pembangunan tahfiz. Tu tabung kita. Wakaf pendidikan dan pembangunan untuk saya punya pusat tahfiz. Boleh niat dan jangan lupa niatkan sekali untuk arwah yang telah meninggal dunia. Saya selalu pesan pada jemaah saya, kalau kita nak wakaf ke, nak derma biasa ke, jangan lupa niatkan pahala untuk arwah, untuk mak ayah terutamanya. Kerana kata Nabi dalam hadis, sampai pahala bagi orang yang niatkan amalan dia, pahala amalan tu kepada seseorang yang lain termasuk arwah. Rugilah kalau kita tak buat. Ambil keberkatan Ramadan. Ambil keberkatan Ramadan. Tu dia. Ataupun kalau tuan-tuan ada nak beri zakat harta, boleh juga. Tempat kita ramai asnaf yang kita boleh salurkan. Baik. Yang kedua, iaitulah saya ada bawa sedikit jualan. Untuk tuan-tuan beli sambil menderma. Sebab ni kita nak top up dana je lah. Sebenarnya saya ada 2 benda hari ni. Yang pertama, saya ada bawa ikan bilis dengan serunding. Letak kat atas meja kat luar tadi. Orang ingat itu yang derma punya, orang bagi saja. Aku tengok dah habis dah. Dah habis. Saya lalu tadi. Saya kata, belum habis witir, dah habis dah orang ambil. Laku betul. Bukan masalah laku. Dia ingat masjid buat jariah. Tak apalah. Tak apalah, saya halalkan, tak ada masalah. Jarang-jarang sekali. Sebab ni untuk dana tahfiz. Tak apalah tuan-tuan, kalau ada kena siapa-siapa yang terambil, nak bank-in pun bank-in lah. Saya pun tak tahu harga berapa. Ada RM9, ada RM8 gitu lah. Tak ada masalah. Itu serunding Kelantan tu memang power punya. Aku rasa tak puasa dah esok orang makan ni. Tak apa, saya halalkan. Wallahi saya halalkan, tak ada masalah. Baik, yang kedua, saya ada bawa album terbaru hari ni. Nasib baik album tu dia orang tak sebat juga. Album ni, album zikir-zikir. Sebab saya tak tahu saya tak reti memasak untuk nak collect dana tahfiz ni, saya tak reti. Saya reti untuk kompos lagu dan terbitkan album, itu bidang saya. Saya boleh buat. So tahun ni minta satu album bang. Untuk tahun ni saya duet dengan Anas Tahir. Anas Tahir ni dia adik kepada Fazal Tahir. Dia DJ Radio Zayan sekarang. Saya invite dia untuk buat album untuk dana tahfiz. So dia setuju untuk bantu. Jadi album tu semua sekali ada 9 track saja kat dalam. Semua sekali ada 9 track. Saya minta betul Anas Tahir yang tolong bantulah kita untuk duet. Tu. Jadi ni bukan Anas Tahir tau. Takut tuan-tuan takut salah faham. Ni
Ni kelainan dia saya buat tahun ni dalam bentuk pendrive. Biasa CD je. CD sekarang tak ada player dah. Susah orang nak cucuk. Ini senang, masuk kereta cucuk je. Semua sekali 9 track. Bolehlah dengar zikir sambil menderma kan. Untuk dana tahfiz. Satu RM35 je. Kalau andai kata tuan-tuan, cucuk-cucuk tak bunyi sebab benda kadang-kadang bila kita print banyak, takut pendrive tu jam. Bila kita install banyak, masuk banyak lagu, takut jam. Kalau jam, tuan-tuan ambil nombor saya kat belakang tu, dekat flyer tu, contact saya, bagi tahu. Ustaz, pendrive ni tak function, nanti saya terus tukar. Saya bagi link terus tukar. Jadi semua 9 track, saya bergabung dengan Anas untuk kompos lagu. Macam track pertama Anas, track kedua ciptaan saya, track ketiga selawat tafrijiyah, zikir tahlil, subhanallah bihamdihi. Anas punya lagu ni seronoknya dia macam bunyi international. Dia nak buat macam feel dia macam Sami Yusuf punya style. Contoh track pertama Anas buat Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia buat Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Dia lebih kepada bunyi-bunyi Mak Saleh. Kalau lagu yang saya buat, biasa saya akan buat bunyi bentuk Arab dengan Melayu sikit, macam zikir tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah, tapi masuk muzik dia saya buat contohlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dia panjang tuan-tuan. Kalau saya buat semua track ni, tuan-tuan baik tak payah beli dah album ni, dia habis kat sini. Jadi saya bagi tahu tadi tu contoh, bukan nak buat show. Jadi siapa-siapa nak dapatkan boleh lah, masuk cucuk tu. Kalau tak function bagi tahu cepat. Supaya saya sempat tukar dan sebagainya. Kalau bagi siapa-siapa yang tak bawa duit, tuan-tuan boleh ambil dulu album ni, sebab saya tak bawa banyak pun sebenarnya. Dah hujung-hujung Ramadan ni. Kalau siapa tak bawa duit, tuan-tuan boleh ambil dulu. Saya buat gitu dan bank in kemudian seminggu lagi ke ikutlah bila-bila berkelapangan. Sebab kita faham kadang-kadang dekat masjid orang datang kira nak solat, dia orang tak bawa duit sangat. Dia kira datang nak solat, nak tidur dan sebagainya. Jadi duit dia tak bawa. Jadi tuan-tuan boleh ambil dan bank in je. Ada nombor akaun kat sini, niat beli sambil menderma. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب
تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك. ليس لنا إله إلاك فندعوك ولا ربا سواك فنرجوك. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر برضوانك. اللهم تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.